Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Arif Farhan bin Azlan Nasution. Nombor matriks 03 DPB 21F2001. Assalamualaikum, saya Nuradina Insyirah binti Ramlan. Nombor matrik 03 DPB 21F2002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Azhar. Nombor matrik 03 DPB 21F2003. Hari ini saya akan menceritakan tentang kejadian manusia, iaitu tajuk yang kumpulan saya ambil. So, ia bermula dengan tentang pengenalan. Pengenalan tentang kejadian manusia adalah satu keajaiban dan kekuasaan Allah yang paling menakjubkan dalam sains dan dalam Islam sendiri. Namun, manusia kini makin lupa tentang akan asal diri dan menyebabkan mereka lalai dan juga menyebabkan sering lupa tentang keadaan dan kekuasaan Allah sendiri. Malah hingga ada yang mempertikaikan kekuasaan Allah. So, dia bermula dengan ayat Quran, iaitu Surah Yasin 77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Yang bermaksud, tidaklah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air mani, ataupun yang kita kenali sebagai air benih. Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dengan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-menanya menjadilah ia seorang pembantah yang terang lagi jelas bantahannya mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Proses kejadian manusia mengikut Al-Quran. Terdapat 6 peringkat, iaitu peringkat pertama ialah nutfah. Nutfah ni iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani. Seterusnya ialah peringkat kedua, iaitu alaqah. Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama atau hari ketujuh. Pada hari ketujuh tu, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim. Selepas itu berubah nutfah menjadi alaqah. Seterusnya ialah mudrah. Pembentukan mudrah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudrah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Seterusnya ialah izham dan lam. Peringkat ini pada minggu ke-5, ke-6 dan ke-7. Peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot akan membungkus rangka tersebut. Seterusnya ialah tulang. Pada peringkat ini dia menjelang pada minggu ke-8. Ada beberapa perubahan berlaku di situ. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio, tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Dari segi apa kita panggil, kaki, tangan, semua tu. Seterusnya ialah nafkhur roh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh, termasuklah organ seks.
Pengenalan dari segi sains. Berdasarkan kepada perkara yang diperhatikan dalam proses pertumbuhan, anak manusia dapat difahami bahawa manusia memiliki aktiviti kejiwaan yang memungkinkannya menyertai aktiviti sosial. Tahap-tahap embryonik. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan darah. Tahap embryonik berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embrio. Tahap fetus. Pada tahap ini, bayi disebut sebagai fetus. Dimulai dengan kehamilan bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Huraian. Sains sendiri mengakui bahawa dalam diri manusia ada jiwa. Bahkan penganut teori evolusi pun mengakainya. Apa yang menjadi masalah adalah apakah unsur jiwa itu selasar yang berdiri secara sendiri atau ianya merupakan fungsi atau aktiviti dari jasad dengan anggota tubuh badannya. Kesimpulan. Berdasarkan huraian di atas, dapatlah disimpulkan bahawa menurut sains, manusia terdiri daripada jasad yang bermula dengan benda. Ia tidak banyak beza dengan jasad haiwan. Akan tetapi dari segi batiniah, perbezaan yang amat ketara akan kelihatan.